Ya, Assalamualaikum semua. Kita tunggu lagi seorang baru kita start. Tinggal tinggal 3 orang. Yang lain keluar. Tadi dah ada 5 orang. Cepat masuk semua. Malam ini hanya meeting group indicators sahaja. Seminit lagi kita start. Selamat datang semua. Okey, dah ada 6 orang. Okey. Kita start A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. InsyaAllah malam ni saya nak explain ataupun saya nak discuss berkenaan dengan indikator yang saya baru je tambah. Saya baru je tambah dalam list indikator-indikator yang ada dalam package EZP tu kan, EZP indicator tu kan. So kalau sekiranya tuan-puan perasan, dalam package yang EZP indicator tu ada lebih kurang, macam saya kira dia banyak sangat sebenarnya. Dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah 18. Okay. 18 indikator semua. So 18 tu tak adalah maksudnya nak pakai semua sekali kan. So sebab kalau tuan-puan dah go through every indicator tu, setiap satu indicator tu dia ada dia punya apa ni, kegunaan dia sendiri. Okay, dia punya kegunaan dia sendiri. Dia Zoom ni kan dia jadi lambat sebab setiap kali ada orang klik yang invitation link tu dia masuk dalam waiting room. So saya kena admit daripada waiting room tu. Okay, so okay lah okay. So untuk malam ini saya nak discuss berkenaan dengan indikator yang dinamakan sebagai zigzag. Okay, indikator yang dinamakan sebagai zigzag. So kalau sekiranya tuan-puan belum ada indikator zigzag ni, let's say kalau saya belum add lagi, just PM ID ataupun username TradingView. Kalau tak tahu mana nak cari username ataupun ID TradingView, tengok je dekat bahagian kiri sekali tu, kita tengok mouse ni kan, klik je yang bahagian paling kiri, dia akan ada nama tu. Okey, kalau letak gambar tu dia nampak lah kat situ ada nama yang sebelah gambar tu. Itulah dia punya username ataupun ID. Kalau tak jumpa lah. Okay. So sebelum kita saya explain lebih lanjut berkenaan dengan indikator ni, indikator zigzag ni, saya nak terangkan berkenaan dengan kita punya structure group. Okay, structure group. Sebab benda ni sebenarnya saya dah explain dah sebelum ni, cuma mungkin ada yang terlupa lah kan, ataupun ada yang baru masuk group, mungkin ada yang terlepas. So mana dah saya punya tu revision group with traders, kat sini kot yang contek-contek ni, sebab saya tak ada satu PowerPoint khas untuk indicators. Saya tak buat. Saya tumpang dekat bahagian contek-contek je. Okay. Sekejap saya nak, kita ambil je lah mana-mana slide ni kan. Saya nak explain sikit berkenaan dengan struktur group. Okay, struktur group ni kalau untuk siapa-siapa yang ahli baru lah, kalau ahli dah lama dah tahu dah sebenarnya struktur group tu. Dia macam ni. Keseluruhan group ni,
Okay, kita punya group, keseluruhan group ni saya namakan sebagai EZP group online coaching. Ya, saya tambah dia punya nama sikit lah macam ni. Secret group online coaching Easy Pro Trading Methods. Ni nama penuh group ni lah. Okay. Nama penuh group ni macam ni. Easy ni. Saya bagi dia ni. Dan kita ada logo. Logo ni saya jarang tunjuk sebenarnya, tapi memang ada logo yang saya pakai lah. Logo ni dekat sini. Mana dah? Sekejap saya cari. Mana satu saya punya logo ni. Ni. Okay, ini saya punya logo. Okay, tu. Saya letak kat sini lah. So Easy Pro Trading Methods ni dia adalah keseluruhan. Okay, keseluruhan group ni nama dia Easy Pro Trading Methods. So dalam Easy Pro Trading Methods ni dia ada group utama. Okay, group utama itu adalah group utama, secret group di Facebook. Okay, yang ini secret group di Facebook ni adalah group utama. Okay, saya tukar sikit dulu ni nak bagi nampak jelas. Okay, yang dekat Facebook tu kadang-kadang ada juga antara member-member yang dah lama kan, yang tak perasan sebenarnya yang ini. Kalau yang secret group dekat Facebook tu yang ini, dia tak sama dengan page. Yang secret group ni dia group, dia tak sama dengan page. So logo dia yang ini. So saya ambil dia punya ni. Saya ambil ni. Dia punya ni. Gambar dia sikit. So gambar ni saya nak letak kat sini. Ni just untuk just untuk bagi flow sikit lah untuk ahli-ahli baru lah kan. So ahli-ahli lama mungkin dah tahu dah. So saya groupkan supaya dia tak lari. So dalam group utama ni saya dah sediakan link. Link tu dia akan terus ke saya letak kat sini. Okay. Dalam group utama tu ada link. Link tersebut akan terus ke beberapa tempat. Okay. Link tu akan terus ke beberapa tempat. Link yang pertama ni saya kena buat macam ni. Warna hitam. Okay. Topik ni sebenarnya tak perlu pun discuss, tapi saya kena bagi tahu jugalah. So sebelum kita bincang pasal indikator ni nak kena tahu sikit lah kan. So first, kalau tengok dekat dia punya flow ni, yang bahagian announcement ni, ahli baru wajib baca ni kan. So link yang pertama ke group baby step, lepas tu wave traders, lepas tu group pool of knowledge. Okay. Tu yang pertama, link ke 3 group utama di Telegram. So group yang pertama adalah baby step. Baby step ni sepatutnya saya buat group ni untuk siapa-siapa yang betul-betul kosong baru nak stepping lah, maksudnya baru mula nak berjalan lah, kira macam baby lah kan, baru nak mula belajar berjalan. So itu tujuannya sebenarnya. So group ni dia tak aktif discussion, cuma saya lebih kepada interaktif lah. Kalau ada soalan baru saya respon. Okay. Sebab silibus memang saya dah sediakan dah semua dalam group. So tuan puan kena ambil masa lah untuk belajar, untuk tengok daripada awal silibus yang daripada silibus basic ni sampailah silibus yang advance. So at least kalau dah habis kali lalu kan, dah habis dah satu round, at least ada something lah yang kita belajar lah kan. So kalau sekiranya tuan puan betul-betul kosong, dah habiskan silibus basic tu, dah boleh mula discussion lah dalam group baby step. And then group yang kedua adalah group wave traders. Wave traders ni saya dah expect tuan puan dah masuk peringkat dah advance sikit lah, maksudnya dah habis, dah khatam, dah sampailah level advance. So yang first level ni adalah basic. Bila dah habis yang basic tu, dah boleh discuss dalam baby step. Bila dah habis, dah sampai peringkat advance, mana dah, ini dah sampai pro. Bila dah habis yang peringkat advance, mana saya ni
peringkat advance, sepatutnya dah boleh buat discussion lah dalam group with traders. Discussion ni tak ada limit lah, sama ada nak discuss counter ataupun nak discuss syllabus kan, apa-apa je lah, technical analysis dan sebagainya. So kita boleh discuss dalam group ni. Dan group yang ketiga yang dekat Telegram saya panggil sebagai POK ataupun nama panjang dia Pool of Knowledge. Pool of Knowledge ni tujuan utama dia adalah sebenarnya masa peringkat awal group ni ditubuhkan, memang masing-masing masih lagi bersemangat. Okay, masing-masing masih bersemangat. So masing-masing ada pergi attend kelas itu, kelas ini dan sebagainya kan. So tujuannya adalah sekiranya siapa-siapa sahaja yang ada extra knowledge ataupun ada apa-apa sahaja knowledge yang berkaitan dengan saham dan sebagainya, tapi tak terlampau jauh daripada pasaran saham lah kan, macam futures ke apa ke, kita tak tekankan sangat. Kita nak yang melibatkan saham, emosi dan pasaran saham, pengalaman, technical analysis, fundamental analysis, ada apa-apa sahaja berkaitan dengan saham. Sekiranya tuan puan ada extra knowledge berkenaan dengan perkara tersebut, pasaran saham lah lebih sebaik-baiknya, tuan puan boleh share terus dalam grup ini. That's why grup yang Pool of Knowledge ni yang ada gambar kerbau ni, kalau tulis kat situ kan, Pool of Knowledge ni, that's why saya tulis dekat bahagian pin message ni, tidak dibenarkan discuss atau komen dalam ni, hanya boleh share nota-nota dan penerangan sahaja digalakkan lah. Okay. So boleh share nota lah apa-apa. So dari awal bila di Oktober 2017 lagi grup ni dihasilkan, grup ni ditubuhkan. So banyak dah sebenarnya nota-nota yang ada dalam ni. Kalau tuan-puan scroll balik, memang kita ada banyak sharing daripada senior-senior grup yang dah lama. Kadang senior-senior ni pun dah buat haluan sendiri kan, dah berjaya trade sendiri, dah power dan sebagainya. Dia orang dah survive lah kan, dah survive sendiri. So boleh go through nota-nota. Kalau tak faham tak ada masalah. Tak faham kita boleh discuss dalam grup, sama ada nak discuss dalam with traders ataupun nak discuss dalam grup baby step. Okay, so seterusnya ini saya kena buat satu dia punya ni, satu link dia. Okay, setiap grup ni ada dia punya logo dia. Kalau macam grup apa ni yang Pool of Knowledge ni, ni lah dia punya gambar dia. Okay, saya letak kat sini lah. Pool of Knowledge ni yang ni. And then Wave Traders yang ini. Wave Traders ada dia punya logo dia. Kadang-kadang ada yang keliru kan. Okay. Wave Traders ni discussion yang advance lah sebenarnya. Okay. Tapi dia belum lagi pro. Dia dah advance tapi belum pro. Macam tu. Okay. Kalau ada soalan boleh terus tanya, tak ada masalah. Saya malam ni saya tak adalah nak serius sangat lah discussion malam ni. So yang baby step ni, kalau siapa-siapa perasan, dekat logo tu sendiri sebenarnya memang dah ada saya besarkan dah ada dah ni dia punya tapak kaki baby ni, baby step. Dia sebenarnya one small step at a time, tapi dah tersesar ke sebelah sana. One small step at a time. Tapi dah tak nampak dah. Even yang gambar asal tu pun saya tak tahu kat mana dah. Dia daripada ni saham baby step, one small step at a time. Ini untuk baby step. So baby step ni tujuan dia memang untuk discussion perkara yang basic berkenaan dengan saham. Apa-apa yang basic lah. Dia taklah melibatkan discussion counter, nak entry kat mana, nak exit kat mana. Lebih kepada fundamental, lebih kepada asas teknikal, lebih kepada platform, lebih kepada benda-benda yang baru nak berkenalan. Okay, baru nak berkenalan dengan saham. So dulu memang aktif lah masa awal-awal dulu. Tapi makin lama dah makin mungkin sebab ahli baru ramai yang tak faham mungkin tak berapa memahami struktur kan, kita punya struktur pembelajaran ni. So jadi that's why jadi macam kelam kabut nak discuss yang apa kat mana kan, macam tu. Okay. And then dalam group Pool of Knowledge ni, yang ini saya sebenarnya tak nak share ramai sangat sebenarnya, cumanya
dalam ini, dalam group pool of knowledge ni sebenarnya ada satu lagi link. Okay, satu lagi link yang saya tak share kat mana-mana. Saya letak dalam ni je. Okay, kalau tuan-puan perasan lah. Sekejap saya kena cari balik. Link dia. Ni. Yang ni saya forwardkan dekat dalam group pool of knowledge tu. So dia akan duduk kat depan sekali. Okay. Grup ini, I Love Book ni adalah grup yang mana saya letakkan apa-apa yang berkaitan dengan e-books yang saya dah tukar kepada audiobook sebenarnya. So kalau tuan-puan guna Telegram, tekan je audiobook tu, dia akan bukakan sebagai audio. So sambil-sambil baring ke apa-apalah kan, sambil baring ke, sambil duduk rehat santai-santai boleh dengar audiobook ni. Walaupun tak banyak sangat topik yang ada dalam ni, tapi saya ingat adalah certain topik, beberapa topik yang agak menarik lah yang tuan-puan boleh baca lah sebenarnya. Okay, so audiobook ni memang saya tak letak link dalam ni. Saya tak letak link dalam yang ini sebab saya tak expect semua orang akan masuk dalam tu. Tapi kalau sekiranya berminat, boleh terus, tapi melalui group pool of knowledge. Okay, pool of knowledge ni. Melalui sini, kalau dah browse sampai bawah tu, boleh tekan je ni, terus dia akan masuk ke dalam ni. And then ada jugalah saya save beberapa video-video berkenaan dengan motivation dan sebagainya. So boleh tengok, tak ada masalah. Okay. Dan saya ada pesan juga sebenarnya, kalau sekiranya tuan-puan ada nak share audiobooks dan sebagainya dalam ni, dipersilakan. Okay, boleh add, boleh tambah supaya masing-masing kita boleh dapat manfaat lah. Itu yang sebaiknya kan. And then satu lagi, kalau tuan-puan rajin, boleh type je dekat sini Traders Journal. Ni, Traders Library ni. Okay, boleh type ni, Traders Library. Dalam Traders Library ni, yang ni yang dibuat oleh siapa, saya pun tak sure siapa, tapi saya adalah kat dalam ni, dalam channel ni. Dalam ni ada beribu-ribu e-books berkenaan dengan saham, futures, forex, technical analysis, fundamental analysis, investment, semua melibatkan market. Okay, melibatkan market. Dari sini tuan-puan boleh download e-books tersebut. Kalau rajin, tukarkan kepada audiobook and then share dalam group audiobook tu. So supaya masing-masing boleh guna. Okay, supaya masing-masing boleh guna. So ini antara yang saya dah share, atau ada juga lah yang saya dapat dari sumber lain yang saya dah tukar kepada audiobook supaya masing-masing boleh tengok. So cara nak tukar kepada audiobook tu sebenarnya saya dah buat dah dia punya video dekat sini. Ni, penting tengok ni dulu. Pakai share audiobook. Ini cara nak tukarkan, nak convert daripada e-books kepada audiobooks menggunakan software Balabolka. Ni software ni. Nama dia Balabolka. Nanti tuan-puan boleh tengok lah kan. Balabolka. Adalah video ni dalam grup yang audiobooks tu. Saya kena add manually semua yang ada dekat waiting room. Okay. Dalam grup pool of knowledge ni ada link ke grup audiobooks. Okay. Ni. I love audiobooks ni kan. Ni saya ambil lah dia punya ni. Okay. Saya letak kat sini. So kena letaklah sikit dia punya ni kan. Tu. Macam tu lah. So kita dah ada berapa dah. Jadi yang grup utama. Dalam grup utama Facebook tu saya dah sediakan semua silibus termasuk nota sekali lah kan. Dan daripada situ tuan-puan akan ke link ke grup-grup Telegram. Okay, dan grup-grup Telegram ni satu lagi yang saya tak ada link kat dalam tu adalah EZP Indicators. Sebab ini dia special. Ya, grup EZP Indicators ni hanya untuk mereka yang subscribe indicators sahaja yang saya bagi. Kalau macam ahli-ahli grup yang lama, yang apa ni, yuran keahlian-ahli yang lama kan, itu tak termasuk dalam package indicators. Kalau yuran keahlian ahli yang baru memang termasuk, saya dah masukkan sekali dalam package indicators. So that's why saya akan add manually ke dalam group indicators tersebut. Kalau ahli-ahli lama yang tak ada package indicators tu boleh subscribe lah indicators tu, baru saya akan masukkan. Okay. Yang group EZP Indicators ni sebenarnya tujuan dia adalah sepatutnya untuk discuss indicators. Tapi disebabkan
tujuan macam mana saya nak cakap, disebabkan group ni dia berada pada level yang lain, okay, dia berada pada level yang profesional, so dia menjadi saya punya macam saya lebih suka discuss dalam tu sebab level tu different, okay, itu saya punya expectation lah sebenarnya. So saya recap balik, kita punya group ni nama dia secret group secara keseluruhannya. Kenapa secret group? Sebab dia secret lah kan. Dia kalau orang tak tahu memang tak tahu, unless tengok saya punya discussion apa semua sekali barulah kalau dah tanya barulah saya bagi link tu. And then selain daripada yang secret tu, yang opennya adalah yang ini, sharing counter ni. Tujuan saya buat channel sharing counter saham ni sebenarnya bukan untuk orang lain sebenarnya. Ini untuk ahli-ahli group ni juga sebenarnya. Untuk ahli group wave traders. Kalau macam sebelum ini, saya memang selalu discuss dalam group wave traders untuk counter-counter apa semua. Cumanya dalam tu, dia macam one way. Maksudnya bila saya share counter kan, tak ada sambutan sangat. Maksudnya orang lain tak share sangat. So jadi saya fikir daripada keadaan tu berterusan, baik saya buat satu channel yang mana saya memang boleh bagi one way je lah. Maksudnya saya sahajanya share, orang lain boleh tengok je. So tujuan utamanya untuk ahli group wave traders, tapi bila saya rasa macam dia ni tak adalah secret sangat, so saya pun open, saya pun buatlah group tu sebagai public lah. Okay, buat ubat nak tidur, memang lentuk lah kan. Setiap kali saya nak tidur saya akan dengar tu ibu-ibu tu. Okay, okay, so tujuan dia memang untuk sharing counter-counter sebenarnya berdasarkan teknik yang saya dah ajar dalam group. So dalam group sharing counter saham ni, apa yang saya akan share pertama sekali memang ticker chart. So apa yang saya expect, ahli-ahli group yang dah belajar dalam group, memang mereka akan faham. Bila saya share ticker chart ni, saya dah expect mereka akan faham pertama sekali macam mana nak baca information yang ada kat bawah ni. Nak tengok dia punya total transaction berapa, buy rate dia berapa. Itu yang dua yang paling penting. Volume tu optional, dan yang paling penting juga adalah nak tengok macam mana wave dia. Okay, adakah wave dia bullish ataupun wave dia tak ada potensi. Tapi sebab nama channel ni adalah sharing counter saham, so saya dah letak kat sini. Dekat pin message ni adalah perkongsian counter-counter yang saya jangkakan berpotensi. That's why kita pick lah. Kita hand pick. Yang ni bukan diambil daripada scanner ataupun kita punya alert channel ni. Okay, alert channel ni cerita lain. So yang dalam sharing counter saham ni yang hand pick manually guna naked eye, ambil terus daripada market trade monitor. Ambil terus daripada market trade monitor, ambil pick, tengok sikit-sikit ada potensi ke tak, baru sharing. And then tujuan lain saya punya sharing ni sebenarnya untuk saya praktis lah, untuk saya praktis sendiri untuk memahirkan lagi saya punya picking skill untuk pick counter. And then tujuan lain dia adalah untuk kita compare kan. Okay, apabila kita dah pick sesuatu counter, kita nak compare adakah counter ni betul-betul berpotensi ke tak, dengan apabila dah ada sesuatu counter macam ni, saya akan tengok balik sebelah petang dia. Okay, saya akan compare sebelah pagi dia dan saya akan tengok balik sebelah petang dia. Adakah betul-betul counter yang kita pick ini berpotensi ataupun tak. Okay, dari situ kita akan banyak belajar lah sebenarnya. So kalau tuan-puan nak buat, kalau tuan-puan berminat, okay, nak menyumbang idea untuk counter berpotensi yang dijangkakan berpotensi dan ada potensi untuk naik, saya boleh bagi masuk sebagai admin dalam ni, okay, dalam channel ni. At least bukan saya seorang lah yang pilih, macam Mat pun ada dalam ni kan. So Mat pun boleh share juga dalam ni. So kalau siapa-siapa yang volunteer nak share juga dalam ni, tapi make sure handpick counter-counter yang dijangkakan berpotensi. Okay, boleh share dua lah. Yang pertama ticker chart, yang kedua boleh share chart tu. Tak perlu komen banyak, just bagi tahu je lah apa yang kita nampak. Tak perlu terlampau detail sebab tujuan dia bukan untuk public. Tujuan dia untuk ahli group. So ahli group once dah nampak counter-counter macam ni, sepatutnya mereka dah faham. Okay, sepatutnya mereka dah faham sebab saya dah expect benda tu memang dah diajarkan dalam group lah sebenarnya.
Macam nampak macam ni. Okey, dah break resistance. Sepatutnya dia akan naik lagi. Macam XOX. Kalau sekiranya dia break resistance, dia akan naik lagi. Macam connect. Dia dah break resistance. Sepatutnya dia naik lagi. Tapi dia tak naik kan. Yang tak naik tu memang tak jadilah. Sebab mana kita tahu kan dia nak jadi ke tak. Tapi kita nampak peringkat awal tu dia dah menunjukkan ciri-ciri yang dia akan naik. Okey, macam bio holding, dia naik, nampak bullish, bateri dia bullish, lepas tu dia ada buat 012 wave tu kan. Tapi saya tak lukis lah wave kat situ sebab kalau ahli group, kalau saya tak lukis wave pun saya dah expect memang ahli group akan faham lah sebenarnya kan. Okey, yang tu yang ni yang secret group, yang open group tu cerita lain. So dalam ni juga, dalam secret group ni kita ada nota-nota, okay, link kepada video-video silibus, okay, video-video silibus semua. Video-video silibus ni pun ada 3 peringkat sebenarnya. Ada peringkat level basic, ada beberapa video. Ini peringkat yang pertama dah. Okay, and then ada level advanced dan ada level level pro. Okay, level pro. Sepatutnya kalau tuan-puan dah mula go through one by one semua video-video yang ada dalam ni, sepatutnya tuan-puan dah pro lah sebenarnya. Okay. Cumanya even professional traders pun akan loss juga. Akan ada loss, akan ada profit. So loss tu perkara biasa. Cuma macam mana cara nak kontrol emosi itulah. Okay. That's why saya expect untuk siapa-siapa yang berada dalam group indicators, okay, siapa-siapa yang berada dalam group indicators, sebenarnya mereka sepatutnya dah pro, okay, sepatutnya dah pro, maksudnya dah melepasi dah baby step, dah melepasi wave traders, dah melepasi yang lain-lain lah, yang silibus-silibus semua, and then ada juga nota-nota. Okay, nota-nota tu saya baru add lah sebenarnya. Okay, nota-nota. Selain daripada tu, saya dah letak juga sekali dalam ini link ke bagi dia turun sikit. Link ke YouTube. Okay, link ke YouTube. Sebab dekat YouTube pun, saya punya YouTube channel lah. Dekat YouTube pun memang dah banyak dah sebenarnya sharing video-video yang umum. Tapi walaupun video-video tu umum, at least bila tuan-puan tengok ada idea secara generally, idea apa yang benda yang tak ada dalam silibus ada dekat video yang umum tu sebenarnya. Okay. Apa lagi link yang saya letak kat dalam ni, kita tengok baby step, full of knowledge, wave traders, channel video silibus. Okay, channel video silibus. Okay. Lepas tu channel sharing and then YouTube channel. Okay. Untuk ahli group wave traders ada satu lagi channel, saya letak kat sini. Kat mana nak letak? Kat sini kot. Ni channel video silibus. Channel video silibus ni adalah alternatif kepada semua link-link yang video-video silibus yang ada dalam Facebook group. Kalau sekiranya ada orang yang tak ada Facebook, dia orang boleh terus ke channel video silibus yang dekat Telegram. Okay. Channel Telegram. Saya tulis kat sini. Channel Telegram. Video silibus. Ada lagi yang dekat dalam waiting room tak? Tak ada dah. Okay. Nak kena menu dicek. Ni macam kecil pula, saya besarkan sikit. Okay, dia punya mother apa ni, keseluruhan dia tu kan. So channel video silibus ni sebenarnya alternatif kepada yang ini. So kalau sekiranya tuan-puan tak ada Facebook, sebab ada juga beberapa orang yang tak ada Facebook sebenarnya, so saya bagi channel ni, so diorang boleh tengoklah video silibus tu dalam Telegram channel video silibus. Untuk ahli-ahli group indicators pula ada satu lagi channel video silibus, channel video indicators. Kadang-kadang dalam channel video tu memang ada lah beberapa video yang berulang-ulang, cumanya supposed to be yang video tu memang khas untuk
group tersebut. Okay, macam untuk video indicators ni ada channel video untuk indicators. Okay, boleh tengok kat sini. Kalau type video je akan ada channel video syllabus yang ini. Okay, channel video syllabus yang ini. Yang ni untuk group wave traders. Satu lagi ada channel video indicators. Untuk khas untuk indicators sahaja. Kalau macam meeting malam ni saya akan upload ke dalam channel videos indicators. Tapi saya share juga dekat Facebook group. At least untuk nak bagi ahli-ahli group yang belum menggunakan ataupun belum subscribe indicators tu, terbuka hati nak subscribe indicators. At least kita berada pada level yang sama. Okay? Sebab macam pelik lah kalau macam bila semua orang discuss cara nak trade menggunakan indikator apa semuanya, tiba-tiba masih lagi ada yang masih lagi gunakan teknik-teknik yang lama apa semua kan. Jadi bila saya nak explain tu pun dah jadi janggal sikit. Sebab kita dah move a step forward lah sebenarnya. Okay. So nota-nota ni. Apa lagi? YouTube channel ni dia memang open. So boleh tengoklah video-video yang ada kat dalam tu. Video-video yang public lah kan, video-video yang public yang ada kat dalam tu. Apa lagi yang saya tertinggal? Okey. Apa lagi YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp saya tak ada lah. WhatsApp, Twitter ada cuma tak pakai. Instagram pun ada cuma tak pakai je lah. Apa lagi saya ingat tu je lah kot semua. Yang ni, yang group public ni, actually group public ni dia datang daripada YouTube, dia datang daripada Facebook. So tujuan group public ni sebenarnya untuk sharing perkara-perkara yang umum sahaja. Okay? Untuk sharing perkara-perkara yang umum. Maksudnya saya dah limitkan, saya tak akan go very detail lah untuk discuss dalam tu. That's why kadang saya jawab, kadang saya tak jawab kan. Sebab kalau dekat public group pun saya dah discuss detail, no point lah. Kita ada group discussion untuk ahli sahaja. Okay? So untuk ahli sahaja ni memang saya dah memang dah ready dah untuk discuss lebih detail lah. Tapi provided kalau ada soalan, baru dia akan trigger lah proses tu kan. Sebab untuk pembelajaran tu lebih efektif, dia kena bermula dengan persoalan. Kalau ada soalan, baru kita boleh jawab dengan sama ada jawapan tu tepat atau tak tepat, atau tak boleh jawab tu lain cerita. Cumanya bila dah ada soalan, barulah bermulanya proses pembelajaran. Macam itulah lebih kurang kan. Okey, untuk malam ini dah jauh dah. Setakat ni boleh faham tak apa yang saya explain ni? Boleh komen sikit tak? Saya ingat ini kita boleh letak kat dalam lah. Ya, letak kat dalam. Nampak penuh sikit. Okay. Sebab kalau siapa-siapa yang macam baru kenal grup kita, baru kenal grup EasyP ni kan, Easy Pro Trading Methods ni, memang kadang confuse sikit. Sebab macam banyak sangat benda kan. Macam grup saja dah berapa. Lepas tu video syllabus lagi. Lepas tu indikator lagi, jadi mana satu kan. So tengok level. Kalau sekiranya tuan-puan memang start, memang betul-betul kosong, memang kena start daripada syllabus yang paling asas, dan discussion sebaiknya dalam grup baby step. Dalam grup baby step. Tapi kalau tuan-puan dah rasa macam agak advance sikit, boleh discuss dalam grup wave traders. Tapi grup wave traders ni kita lebih kepada discussion yang basic lah. Okay, discussion yang basic. Discussion yang basic macam teknik analisis yang biasa, fundamental analysis. Tapi fundamental saya belum betul-betul lagi betul-betul ajar lagi sebenarnya. Tak sampai masa lagi. Teknikal pun banyak kan. Teknikal pun banyak nak habiskan. Sebelum ni memang grup wave traders ni memang aktif. Yang awal-awal dulu kan. Untuk ahli-ahli sini yang lama-lama dulu memang aktif. Tapi makin lama dia makin sendu kan. So bila dah makin tak ada sambutan sangat dalam ni, the discussion pun dah kurang. That's why saya buka channel sharing counter saham. At least bila saya nak share tu, at least saya tak menunggu respon orang lain untuk respon. So bila saya ada one way punya channel,
Saya boleh share lah freely lah. Saya boleh share. Jadi orang hanya boleh tengok saja dan tak boleh komen. So at least saya tak tertunggu-tunggulah orang nak komen dalam tu. Sebab kalau dalam group, bila kita share, at least saya nak tengok feedback ataupun respon daripada ahli group. Tapi makin lama kan makin tak ada respon apa semua. Saya macam sebelum saya rasa macam malas nak share, better saya cepat-cepat buat satu channel yang saya semangat sikit nak share dalam tu. Okay, macam tu lah kan, lebih kurang. Okay, so ini je lah dia punya struktur dia. Okay, kita boleh susun balik lah. Boleh susun balik. Nota ni pun sebenarnya daripada nota-nota silibus lah yang tuan-puan dah belajar. Boleh nak print ke apa semua tak ada masalah. Yang penting jangan share keluar daripada ahli group lah, itu sahaja. Saya tak sure ada lagi tak yang saya tertinggal. Cumanya untuk indicators ni, dia bukan semua ahli group yang ada dalam Wave Traders akan berada dalam group indicators, tak semua. Sebab ada yang tak subscribe indicators. Ada yang hanya setakat level Wave Traders sahaja. Tapi bermula tahun bila tu yang baru-baru ni kan sini, saya dah buat package baru. Yang package baru tu memang saya masuk sekali dalam indicators. Saya masuk sekali dalam indicators. Okay. Ada yang subscribe asing, ada yang subscribe sekali. Yes, subscribe asing tu ada juga yang depend, tengok masa promo ada, masa tak promo ada, benda-benda marketing lah kan. Benda-benda marketing tu boleh abaikan lah. Okay. So lebih kurang lah macam tu. So sebelum kita pergi kepada tajuk sebenarnya yang indikator zigzag tu, at least tuan-puan dah nampak serba sedikit lah penerangan berkenaan dengan struktur struktur keseluruhan. Satu lagi saya lupa pula sebenarnya. Yang untuk channel alert, yang channel alert ni sebenarnya dia ada subscription sebenarnya untuk channel alert ni. Sebab channel alert ni sekejap saya share kat mana. Channel alert, saya tengok channel alert. Sebab channel alert ni saya guna software yang berbayar. So ni, okay, untuk channel alert ni, channel alert ni sepatutnya saya buka, sepatutnya lah kan, sepatutnya saya buka khas untuk ni pula saya pergi tarik ahli group EZP indicator sahaja. Tapi entah macam mana peringkat awal tu saya pergi buka pula dekat Wave Traders. Jadi macam silap lah sebenarnya. Itu langkah yang silap lah sebenarnya. Tapi nak buat macam mana lah, sebab dah terbuka kan, dah ada yang dah subscribe apa semua. So channel alert sepatutnya hanya untuk group EZP indicator sahaja. Sebab apabila ada alert, so tuan-puan dah boleh terus tengok indicators. Okay, adakah ada entry signal, tak ada entry signal, adakah dah bullish, tak bullish, masih bearish ataupun apalah, apa-apa menggunakan indicators tu untuk nampak chart dengan lebih jelas daripada channel alert tersebut. Okay, so channel alert ni memang saya gunakan software yang berbayar. So that's why saya ada charge sikit lah. Dia punya monthly RM20 sebulan yang channel alert ni. Okay, RM20. RM RM20. RM RM20 sebulan. Okay, itu untuk channel alert lah. Channel alert ni sepatutnya lah untuk ini. Macam tu. Boleh tak saya nak copy kat dia? Kita groupkan dia. Okay. So saya kena cerita ni sebenarnya ada reason dia. Sebab dalam video syllabus, dalam video syllabus ada satu tajuk. Okay, kita tengok dalam video syllabus ni ada satu tajuk. Dalam advance ke pro traders, dalam pro traders syllabus yang ke-25 dan 26. Okay, Elliott Wave Theory syllabus part 1 dan Elliott Wave Theory syllabus part 2. Sekiranya tuan-puan dah tengok kedua-dua ni, syllabus part 1 dan part 2 ni, maka apabila tuan-puan gunakan indikator yang terbaru, indikator yang terbaru yang saya baru share je, yang ini zigzag ni, saya tutup dulu yang lain semua. Yang zigzag ni barulah tuan-puan boleh appreciate. Sebabnya zigzag indicators ni tujuan utama dia
adalah untuk tengok wave, bagaimana wave tu terbentuk. Tapi sekiranya kalau tuan-puan belum faham macam mana struktur asas ataupun teori behind pembentukan wave tersebut, saya tak expect tuan-puan boleh appreciate indikator ZZ ni dengan maksudnya dengan boleh menggunakan secara optimum. Macam tu lebih kurang lah kan. So kalau sekiranya tuan-puan dah faham, dah belajar tentang Elliott Wave Theory yang saya dah terangkan dalam grup ni, di sini video yang ke-25 dan ke-26 ataupun dalam dalam video silibus ni, okey. Saya type video. Dalam video channel ni, yang video channel silibus ni, type je Elliott Wave. Okey. Pun tuan-puan boleh terus klik je dekat mana-mana tu, dia akan ada part 1 and part 2 juga dekat sini. So boleh tengok juga daripada Telegram channel. So kalau dah belajar berkenaan dengan Elliott Wave dan dari situ tuan-puan dah faham asas pembentukan Elliott Wave tu, barulah kita boleh appreciate ZZ indicators ni. So dalam ZZ indicators ni ada dua, okay? Dia ada dua pembahagian. So saya buat macam ni. ZZ kenapa dia tak? Okay. ZZ, saya letak nama dia adalah ZZ Wave lah. Okay. ZZ Wave ni nak bagi mudah faham sebenarnya. Dia ada medium, long range dengan short range. Long range medium medium to long. Okay. Medium to long lah kan. Saya pun dari segi istilah penggunaan istilah tu macam ada confuse sikit. Okay. Dia ada dua. Satu yang medium to long range dan satu lagi dia ada short range. Tujuan dia adalah untuk medium range ataupun long range ni untuk capture wave besar. Okay, untuk capture wave besar. Manakala yang short wave ni adalah untuk capture sub wave yang ada dalam tu. Okay, untuk capture sub wave yang ada dalam tu. So sebagai contoh, saya cuba cari satu contoh yang wave dia agak bagus. Okey, sebagai contoh macam ni kan. Kalau kita nampak sekali ibas lah kan. Kita nampak sekali ibas. Kalau biasanya sebelum ni saya akan menggunakan manual Elliott Wave punya tools yang ada kat sebelah kiri tu. Saya akan draw lah dia punya tools dia, buat macam tu kan. 3, 4, lebih kurang lah macam tu kan. 4 dan 5. 5 ni maksudnya lagi tinggi lah. So untuk Elliott Wave, kalau macam generally untuk plot wave yang lebih besar, once tuan-puan dah faham struktur asas dia lebih kurang macam ni, yang short dengan medium long range ni amat membantu. Sebab sekali kita tengok, once kita dah faham dekat entry kat mana, contoh bukan entry, once kita dah faham dia punya struktur besar wave tu macam mana, kita dah boleh expect dah. Okay, contohnya macam kalau saya buang yang ni, saya buang yang itu, kita boleh nampak okay, sini boleh jadi wave 1. Okay, kenapa kita cakap wave 1? Mungkin sebab dia punya sub wave dia ni dah cukup 5. Okay, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, mungkin wave 1 habis kat sini. Ni wave 2, ni wave 3. So wave 3 mungkin extended naik sampai ke atas situ, and then baru dia akan buat wave keempat. Okay, lepas tu baru dia akan buat wave yang kelima. Kalau agak confused, boleh besarkan time frame, tak ada masalah. Okay. Kalau besarkan time frame pun kita nampak lebih jelas. Okay, ni 0, 1, 2, 3, belum ada wave 4. Kalau macam JHM lah kan. JHM sekarang ni dia nak buat wave keempat sebelum dia buat wave yang kelima. So dalam wave yang besar ni kita dah nampak ada dia punya sub wave dia. Sub wave dia 0, 1, 2, 3. Sepatutnya ada 5 kan. 4, 5. Tapi kita tak boleh lah nak cakap wave 1 habis kat sini. And then wave 1 sepatutnya habis kat sini. So wave 2 dia akan ada A, B dan C. Okay, tak nampak sangat ni sebab wave 2 dia macam dia buat satu je macam tu untuk sub wave dia. Okay, and then wave 3 dia ada 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.
Itu adalah wave 3. So wave 3 habis kat situ. And then wave 4 sepatutnya yang hijau ni dia belum habis terbentuk lagi tau. So dia akan drag lah. At least kalau dia ada buat low kat sini, lebih low daripada ni, baru dia akan panjang sampai situ. Baru dia akan buat wave yang kelima. So tujuan zigzag ni sebenarnya dia bukan nak plot Elliott wave tu secara automatik. Still kita kena faham dan kita kena nampak wave Elliott wave tu manually. Cumanya untuk memudahkan, macam kita dah nampak dah, kita dah faham betul dah asas Elliott wave tu, kita dah tak perlu dah nak plot manually. Okay? Kalau perlu saja baru plot. Kalau tak perlu tak payah plot. Macam ni contoh kan. Kita dah nampak dah, cuma 4 tak siap lagi lah. Mungkin 4 kat situ ke, baru dia akan buat 5 contoh lah kan. So once dah ada lower low daripada yang ini, barulah automatik yang garisan hijau ni pun dia akan pergi sambung kepada yang lebih low daripada yang ini. Okay, itu cara nak memahami wave tersebut. Di zigzag ini dah discussion tak? Ni lah sekarang lah. Sekarang lah ni. Sedang dalam discussion. Oh, ini yang pukul 10:06 tadi. Okay. Saya lambat sikit tadi sebab saya explain struktur struktur group tu supaya ahli-ahli group faham lah kan. Berada di mana. Okay. Sebab kadang sebab kalau baru join group kadang macam pening sikit. Banyak sangat group Telegram lah, Facebook lah, yang mana satu ni sebenarnya kan. Ini belum lagi saya cerita pasal saya ada 16 page dekat Facebook. Setiap page tu lain-lain. Page celik saham Kelantan, celik saham Johor, celik saham Sabah, Sarawak, semua setiap negeri ada page. Cuma tak aktif lah sebab saya seorang kan, tak sempat nak buat semua. Okay. Kembali kepada wave, itu adalah cara nak memahami. So selain daripada kita gunakan automatic zigzag ni, yang zigzag wave ni secara untuk membaca wave, zigzag ini apa yang sesuai untuk dikombainkan? Tak apa, kejap lagi kita tengok apa yang sesuai. Kalau nak lebih jelas, kita boleh gunakan dengan 3SUTC, boleh, tak ada masalah. Tapi secara individually, zigzag wave ni pun kita boleh gunakan dia sahaja pun dah okey dah sebenarnya. Okay, sebab kita dah nampak mana low, mana lower low, atau mana high, mana higher high. Okay, kalau hijau ni kita dah boleh nampak dengan jelas. Dia ada high, dia ada low, higher low. Higher low, kalau dia bukan higher low, dia akan plot ke bawah. Okay, dia akan plot ke bawah. Kalau macam ni. Apabila dia buat low, tapi dia tak berjaya membuat higher low, terus dia plot ke bawah macam tu. So kita dah nampak dah sebenarnya. Okay. Dia individually zigzag indicator ni pun kita dah boleh gunakan dia. Tapi kalau nak combine dengan mana-mana indikator lain boleh, tak ada masalah. Nanti kita tengok apa yang sesuai kan. Okay. Ini yang pertama, untuk kita tengok generally wave tu macam mana. Cuba kita tengok monthly, adakah dia membantu. Okay, cuba kita tengok monthly. Monthly pun kita boleh nampak selagi mana wave tu ada membuat higher high, kita boleh expect trend tu masih menaik lah macam tu. Okay. Yang ini kita nampak dia punya short term range, short term wave kan, sebab dia punya medium term ni belum menjumpa high lagi. So saya expect dia akan ada another high dekat sini, barulah automatic yang garisan hijau ni akan naik. Okay. Maksudnya dia lepas ni dia automatic dia akan buat yang hijau tu macam tu. Okay. Dari sini dia akan naik ke situ sebab dia akan cari yang high. Okay. Dia tak habis lagi ni, dia akan cari another high, baru dia akan sambung. Bila dah sambung tu dah habis dah lah, maksudnya dah terlepas lah. Okay. Kalau macam ni dia drop ni sekarang, and then dia tak drop lagi kan. Kenapa dia tak drop lagi? Sebab dia akan cari another low. Tapi sekiranya dia tak drop juga, maksudnya dia akan cari another high untuk dia sambung terus ke atas macam tu. Okay. Itu salah satu lah. Okay. Kalau gunakan untuk daily pun boleh, tak ada masalah. Automatik kita dah nampak dah 0, 1, 2, 3, 4. So sekarang dia 4 lah, dia sedang sideways kan. Sideways, so tunggu 5 lah kan, dia akan buat 5. Tu. Itu kalau menggunakan wave lah. Okay. Itu cara pertama, kita tengok generally. Cara yang kedua, kita boleh buat prediction based on short term range. Macam ni. Dia naik turun, itu naik turun. Sekarang dia naik. Lepas ni wave apa yang akan buat? Turun lah.
Sebab harga bergerak dalam zigzag. So kalau dia naik, dia turun, naik, turun kan. Kalau selepas dia naik ni dia akan turun. Lepas tu dia akan naik, dia akan turun. Sekarang dia naik and then next dia akan turun. Okay, dia akan turun. Lepas tu baru dia akan naik. Lepas tu baru dia akan turun balik. So itu dah nampak macam some kind of prediction lah. Tapi tak adalah nak cakap tepat kan. At least kita boleh nampak lah sedikit ke mana hala tuju harga tersebut. Okay, macam ni kan. Dia turun, dia naik. Sekarang kita expect dia pergi mana? Dia pergi bawah lah. Okay, dia pergi bawah lagi. So lepas tu dia akan naik lagi. Okay, lepas tu dia akan naik lagi macam tu. So nak cakap tepat betul-betul tak sangat. Okay, tapi boleh pakai. At least kita nampak sebersedikit direction lah kat situ. Okay. So nak combine dengan indikator mana? Nak combine dengan indikator mana? So disebabkan dia adalah stand alone, yang zigzag ni kan dia adalah stand alone indicator. Boleh je nak combine dengan mana-mana indikator. Cuba kita tengok dengan 3SUTC. Adakah dia macam agak membantu? Kalau 3SUTC ni sebenarnya 3SUTC tu sendiri dah menunjukkan wave sebenarnya. Kalau tuan-puan faham asas dia, tujuan saya buat 3SUTC ni untuk plot wave, untuk kita plot wave. Dia macam ni. Kalau ada bullish momentum yang kuat dekat situ, sepatutnya adalah wave 3 dekat sini kan. Sepatutnya situ adalah maksimum kepada wave 3, tapi dia ada extended sikit kat situ lah. So untuk Elliott wave ni, once kita dah dapat capture dia punya wave 3, automatic wave lain akan follow. So kita nak letak kat mana-mana wave-wave yang lain tu pun tak ada masalah dah. Yang penting wave 3 tu kita dah dapat. Okay, contoh macam ni. Wave 3 dia tamat kat sini. So automatic saya dah nampak dah wave kosong dekat situ lah. Okay, wave 1, wave 2 dan wave 3 sepatutnya habis kat situ lah. Okay. Tapi situ dia bukan candle. So kita kena plot yang paling tinggi lah. Okay. And then wave 4. Wave 4 tak tahu lagi. Sebab wave 4 tak habis lagi. Mungkin saya expect dia akan sama ada dia akan touch M50 ke ataupun bawah sikit lagi ke kat situ. Kita tak tahu lah. Okay. Kalau gunakan 3SUTC, kita nampak wave yang pertama ni dia kembang, dia kembang tapi dia tak kuat. Okay, wave pertama dia kembang tapi dia tak kuat sebab dia baru nak start. And then dia akan buat correction, dia akan jadi sama ada sideways ataupun merah sikit lah kan. And then wave ketiga yang paling kembang dari segi zone bullish punya zone sebab momentum yang paling besar kat situ. And then dia akan sideways ataupun drop untuk wave yang keempat sebab wave keempat ni correction kan. Correction ataupun kita boleh ambil dia sebagai fasa accumulation kalau dia jadi macam ni, ataupun dia buat correction betul-betul dia drop ke bawah lah. Okay. And then barulah dia akan sambung dengan wave yang kelima. Wave yang kelima kita expect dia akan kembang juga macam ni, tapi dia tak akan sekembang ini. Maksudnya ini wave ketiga dah habis. So wave 5 akan kembang juga tapi tak sebesar wave 3 lah. Okay. Naturally dia tak akan jadi momentum yang sebesar wave 3. Cuba kita tengok satu contoh counter glove. Cuba kita tengok HLT. Okay. Okay, macam HLT ni kan. Mana dia punya wave 3? Automatic kita dah nampak dah. Wave 3 dekat situ. Okay. And then wave 1 dekat mana? Most probably dekat sini lah. Okay, dia punya wave 1. Mungkin kita boleh tarik macam tu. Okay. 3, 2, 3, 4 dan sekarang dia akan buat 5. So 5 dia tak sekuat wave 3 tapi dia akan kembang juga, mungkin separuh ataupun mungkin sama level dengan ketinggian wave 3, kita tak tahu. Okay. Tapi sekarang kita dah nampak dia ke arah itulah. Okay, dia ke arah itu. So sekiranya tuan-puan nak combine 3SUTC ni dengan zigzag, okay, dengan zigzag, masukkan je lah. So automatic kita dah boleh nampak dah. Ini mungkin most probably wave 1. Ini dah wave 3 lah obviously. So ini mungkin wave 4 tapi saya expect wave 4 tak habis lagi. So mungkin dia extended lah. Okay. Sebab wave 2 pendek. Ni nak cakap pendek pun tak juga, agak lama. Tapi ni wave 2. So wave 4 dia panjang sikit lah. So sekarang dia akan buat wave 5. So yang garisan hijau yang long medium range yang hijau ni dia akan naik
lagi. Okay, dia akan naik lagi bila dia dah complete baru kita nampak. Tapi sekarang dia belum terbentuk lah sebab dia belum complete. Cumanya kalau kita gunakan yang short range dia sekarang naik kan, lepas tu dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Sekarang dia akan naik. Okay, dia akan naik. Once dia dah habis naik, dia akan turun balik sebelum dia naik lagi. Macam tu. Sebab short range dia akan bergerak secara short. Nak tengok lebih jelas, kita tengok half an hour. Okay. Kita tengok half an hour dia buat apa. Half an hour dia dah naik, dia dah turun, naik turun. Sekarang dia akan naik sebab dia dah turun. Okay, dia dah zigzag, z ke bawah, z ke atas. Maksudnya indikator tu akan plot Z tu naik ke atas. So basically kita dah boleh nampak macam sepatutnya dia kena naik lah sebab dia dah drop yang ni. Dia dah drop, sepatutnya dia kena naik lah. Macam tu. Itu je lah, macam dia bagi kita macam hunch lah ataupun idea lah, macam idea sikit lah kan, dia bagi idea sikit lah, at least kita combine lah dengan benda-benda lain yang ada kat bawah ni, dia indikator lain untuk nampak dengan lebih jelas macam tu. Okay. Kalau nak combine dengan indikator lain lagi, contoh 3S trend pun, dia sebenarnya tak ada limit pun sebenarnya. Tuan-puan nak combine tak ada masalah sebab benda dah ada. So boleh gunakan creativity. Okay, boleh gunakan creativity. Kalau tengok yang ni masih dalam bullish punya zone. So walaupun dia zigzag ke situ tapi masih lagi nak naik lagi kan. Masih nak naik lagi. Okay, yang ni yang setengah jam lah. Kalau tengok daily punya HLT masih cantik sebab dia masih dalam bullish punya zone. Lagipun ini yang wave drop ni dah berapa kali drop ni kan. So saya expect dia tak drop dah lah. Maksudnya ini wave 4. Dah habis dah wave 4 A, B dan C. So dia akan buat A 1, 2, 3, 4 dan 5 lah untuk buat wave 5. So wave 5 dia tak habis lagi. Nak combine dengan mana? Cuma nampak serabut sikit lah sebab kalau banyak sangat indikator kan. Tapi tak ada masalah bila dah lama-lama dah biasa, mata tu dah okey dah. Ni pun dah nampak dah sebenarnya. 1, 2, 3, 4 habis kat sini dan dia akan buat 5. Okay, dia akan buat 5. And then yang kat bawah ni pun dia sebenarnya dia mengesahkan lagi lah. Okay, dia mengesahkan lagi. Yang ni pun mengesahkan lagi. So semua yang lain ni dia as a confirmation tools. Okay. Yang basicnya adalah dekat chart tu kan. So kalau ini pun kita dah nampak wave dia, yang lain-lain semua akan follow. Okay, macam tadi kan nice. Okay, nice. Kita tengok nice. Nice ni memang cantik. Okay, nice memang cantik. Sebab kalau saya nampak ni wave 3 dia. Okay, dia dah buat wave 4. Dan wave 4 dah ada dah banyak dah dia punya tanda-tanda yang wave 4 dia ni dah habis. Okay, wave 4 dia dah habis kat sini. Okay. So apa yang dia akan buat lepas ini adalah wave yang kelima. So itu kita punya expectation lah. Tapi bila dia akan naik buat siap wave kelima tu akan ambil masa. Cuma sekarang dia dah mula buat initial wave yang kelima punya ni starting. Dia dah mula dah start dah nak buat wave yang kelima. Tadi tu dia macam bagi hint-hint lah. Okay? Tadi dah bagi hint-hint dah sebenarnya. And then tengok kalau tengok yang kalau saya gunakan 3S trend, 3S UTC, dia dah sideways. Okay, sideways dan tunggu dia masuk yang bullish zone yang hijau yang baru. Okay, itu maksudnya dalam wave kelima lah sebenarnya. So tuan-puan boleh guna semua indikator-indikator yang ada ni, sebenarnya banyak sangat ni. Nak masuk Ichimoku pun boleh kan. Tengok Ichimoku ni kalau dia dah break Ichimoku cloud tu dia akan naik lagi lah kan. So sikit je lagi. Sikit je lagi. So Ichimoku dah ada dah kat sini. Saya just klik-klik je lah kat sini. Okay. Nak masukkan gun pun tekan je lah. So semua benda saya dah letak kat sini dah. Itu kalau gunakan premium kita boleh masuk 25 indicators. Kalau pro plus boleh masuk 10. Kalau pro boleh masuk 5 indicators dan basic boleh masuk 3. Cumanya basic tak boleh upgrade data. So dia akan delay 15 minit. Kalau pro boleh upgrade data. So dapatlah masa nyata. So bolehlah kurangkan loss. Kalau gunakan data MYX yang delay, macam mana nak buat keputusan? That's why kalau data tu delay, kita akan lambat. So harga dah gerak lama dah 15 minit yang lepas.
Kalau intraday confirm lah, confirm terlepas kapal lah. Okay. Kalau swing mungkin agak okey sikit sebab kita gunakan daily candle. Okay. So sekejap saya tengok. Okay. Itu je berkenaan dengan zigzag indicators. Okay, ada soalan tak berkenaan dengan zigzag indicators ataupun apa-apa je lah soalan. Cuma malam ni saya tak naklah discuss counter kan. Nanti kita akan cari satu sesi lain untuk kita discuss counter dengan lebih detail. So ada soalan tak? Kau ada nak tanya ke apa? Sebab dah hampir 10.30, so saya ingat 10.30 kita stop lah. Besok saya ada sesi untuk grup klien besok pagi. Kalau ada soalan boleh tanya. Struktur ni kalau saya ada tertinggal nanti bagi tahulah. Audiobook dah ada, Pool of Knowledge ada, Baby Step, Easy apa ni, Channel Alert dari kat sini. Video, yang ni video ni, ini channel video sebenarnya. Saya ambil ni, yang ni channel video. Combine dia. Dalam alert channel dia ada alert counter macam mana. Okey, dalam alert channel kita tengok alert channel. Dekat alert channel ni kalau tuan-puan tengok dekat bahagian pin message yang atas sekali tu kan, dekat pin message ni dia saya ada terangkan dia ada counter standby up. Counter standby up ni bermaksud counter bergerak daripada dasar paling bawah menaik ke atas selepas menepasi extreme bottom. Extreme bottom ni yang inilah. Extreme bottom ni yang ada ni. Contoh je lah kan, yang hijau-hijau merah ni kan. Yang hijau merah tu adalah extreme bottom. Okay. And then potensi rebound ke atas. Dia menggunakan CCI. CCI ni sebenarnya saya dah explain dah sebenarnya dalam video. Sekejap saya tengok. Dekat sini. Video ni dah ada dah. Saya letak kat sini. Penerangan terpinci di video part 1 dan video part 2. Nanti boleh tengok jugalah untuk lebih faham. Yang standby up maksudnya dia dari bawah. Okay, daripada oversold area ataupun memang dah betul-betul bottom, dah extreme bottom, untuk slowly dia akan naik. Tapi ambil masa untuk swing. Okay. Potential uptrend ni pun actually ada gambar dalam ni. Sekejap saya tengok. Ni gambar ni. Ini yang Captain share hari tu. Standby up dari bawah. BO uptrend maksudnya dia dah break dia punya uptrend level. Lepas tu dia akan retrace dulu sebelum dia naik lagi tinggi. So dia kan harga kan bergerak dalam high dengan higher high, low dengan higher low kan. Kalau momentum dia peringkat sini, peringkat biasanya dalam accumulation phase lah untuk momentum. So maksudnya dia sedang mengumpul kekuatan untuk naik. Okey. Kalau untuk apa ya? Potential uptrend ni sebelum momentum tu. Sebelum yang momentum tadi dia ada potential uptrend. And the BO uptrend ni maksudnya dia dah lepas fasa momentum. Dia dah break lah dia punya uptrend line untuk dia naik lagi. Tapi sebelum dia naik lagi dia kena turun dulu. That's why kalau masuk ABO uptrend, kadang dia naik terus, kadang dia drop dulu sekejap sebelum dia naik. Tapi kena tengok chart jugalah. Okay, tak boleh macam terus masuk macam tu, tak boleh. Sebab kita bukan sama konsep dengan buy call. Dia bukan konsep buy call. Kalau tuan-puan selalu follow grup-grup buy call, mereka akan bagi terus entry kat mana, exit kat mana, TP kat Allah semua kan. Tapi saya tak mengamalkan konsep tersebut. Saya nak supaya tuan-puan tengok chart juga. Okay? Tengok alert, tengok chart. Sebab chart tu as a confirmation. That's why dekat chart saya dah letak siap-siap entry mana, exit kat mana. So kita tak adalah berdasarkan buy call semata-mata. Kita tengok dekat chart. Kalau chart dah bagi signal macam tu, baru kita bertindak. Especially kalau nak lebih sharp, boleh gunakan time frame kecil lah. Okay? Time frame kecil untuk sharp lah. Time frame besar untuk swing. Okay? That's why ada zigzag lah apa semua tu yang baru tambahkan. Okay? Dan saya suka tekankan dalam uptrend, memang kita boleh cakap almost 100% perfect lah indicator tu dalam uptrend. Tapi kalau dalam downtrend almost tak boleh pakai. That's why kena tunggu habis downtrend ataupun hampir-hampir nak habis downtrend,
baru boleh bertindak based on alert and indicators. Okay. Apa lagi ya? 52 weeks high ni memang semua orang tahu lah kan, harga tertinggi dalam masa 52 minggu iaitu setahun. Okay. Si money take money ni akan diaktifkan apabila market terlampau bearish sahaja. Oversold pun sama, untuk pencarian extreme bottom apabila market terlampau bearish sahaja. 52 weeks low ni belum pernah diaktifkan lagi. Okay, sebab dia nak paling-paling rendah sekali kan. Tapi masalah dengan 52 weeks low ni, bila dia buat low, dia akan buat lower low. Itulah masalah dia. Okay, itulah masalah dia. Okay. Cumanya untuk alert channel ni bukan semua ahli group yang ada dalam group indicators yang subscribe. Ada yang subscribe, ada yang tak subscribe. Okay. Kalau nak subscribe yang alert channel ni, boleh PM saya personally. Saya akan bagi ni link ni untuk bayaran lah. Dia RM20 sebulan. Okay, RM20 sebulan. Macam ni Tuan Hashim ni kan. Saya tak sure Tuan Hashim pun dah ada dalam grup tu tak. Tapi saya share yang inilah. Okay. Yang grup ini channel dia, alert channel. Okay. And then alert channel ni memang guna software yang berbayar lah. Okay. Cuma dia punya screener tu yang mahal. Screener tu yang mahal sebenarnya. Macam mana cara kita set dia punya kriteria untuk menentukan alert tersebut. Okay. Macam yang ni ada entry point apa semua tu, still kena tengok chart juga. That's why saya letak chart link. Cumanya kadang-kadang link chart ni dia tak betul sangat. Kadang dia pergi ke US punya link dan sebagainya tu, tapi boleh je lah kan, boleh tekan je, dia akan terus pergi ke link chart tu. Kena tekan yang ni, ciri carta berciri penuh, baru dia akan keluar carta yang ada indicators. Kalau tak tekan carta berciri penuh, dia akan keluar yang line chart yang macam tadi itulah. Okay. Ni dia keluar entry. Yang ini kalau untuk entry ni saya gunakan time frame 1 jam. Okay, time frame 1 jam. Bila ada entry pada time frame 1 jam, tuan pun kena tengok dulu macam mana. Adakah entry tu dalam fasa bearish atau sideways ataupun dah mula bullish. Baru buat decision. Kalau macam ni okey lah. PPHB ni agak okey. Okay. Sebab dia tak ada nampak strong bearish pressure sangat. Okay. Mesti juga kena tengok time frame lain. Kalau macam ni dah nak habis dah dia punya bearish punya pressure ni kan. So should be okay. Correction, wave correction perlu ABC atau ABCD. Ini memang ada discussion. Certain counter dia drag dia punya correction sampai ABCDE XYZ. Ada yang sampai ABC sahaja, ada yang sampai ABCDE sahaja. So yang tu tak boleh, macam mana nak cakap, kita tak boleh nak cakap exactly dia sampai ABC sahaja, sampai ABCDE sahaja, ataupun sampai XYZ. So macam mana nak tahu? Kita kena bergantung kepada indikator-indikator lain lah. Kalau macam ni dah mula bullish, sini pun dah mula naik melepasi garisan midline 50, level 50 ke atas tu, dan dah mula bullish, dan kita boleh assume correction wave tu dah habis lah macam tu. Okay, lebih kurang macam tu lah. Cumanya untuk zigzag ni nak pakai selalu pun boleh, tak nak pakai pun tak ada masalah. Okay. Cuma kalau nak lebih sharp boleh gunakan lah, tak ada masalah. Untuk time frame kecil pun boleh pakai, macam 15 minit pun boleh pakai, tak ada masalah. Macam ni kan, tak nampak ni candle ni, tapi dia ada zigzag tu kan, sebab dia macam dot je, candle tak ada ni sangat, tak bergerak. Okay, so okay tak? Boleh faham? Boleh faham tak apa yang saya cuba nak sampaikan? So kalau boleh faham, alhamdulillah. Kalau tak faham boleh tanya lagi. Okay. Group sentiasa open, tapi tengoklah kalau PM pukul 2-3 pagi tu saya mungkin dah lentuk dah. Okay. Kalau saya belum tidur saya boleh reply. Kalau saya tak tidur lagi lah. Kalau saya dah tidur tu besok je lah saya akan reply. Okay, so saya ingat sampai situ dahulu. Saya kena save dulu ni sebelum apa-apa terjadi. Kalau sekiranya ada apa-apa soalan, terus boleh tanya dalam grup balik. Kita sentiasa discuss. Okay? Sebab that's why saya letakkan grup ni, dia grup free, bukan free. Maksudnya
bayar one off, bayar sekali je lah, okay? And then discussion berterusan. That's why saya macam tak rushing sangat, sebab dalam pembelajaran ni kita tak boleh nak rushing, okay? Especially kita nak berada dalam satu situasi yang mana kita sentiasa berdepan dengan risiko, sentimen dan sebagainya. Kita tak boleh rushing. Kena perkemaskan dulu kita punya basic knowledge, kena perkemaskan dulu kita punya asas-asas tentang ilmu-ilmu saham dan sebagainya, teknik-teknik dan sebagainya. Ini kena sentiasa discuss dan sebagainya. Dan yang akan mematangkan kita dalam pasaran adalah masa. Okay? Kalau kita baru 1-2 bulan, kita tak expect, saya tak expect tuan-puan akan cepat catch up apa benda yang dipelajari dalam grup. Kalau nak compare dengan sini-sini yang dah lama dalam grup tu memang totally different lah kan, sebab level mereka dah lain. Cuma mereka dah berpengalaman agak lama. So yang akan mematangkan kita selain daripada basic knowledge, practice adalah masa. Okay, masa, pengalaman lah kan, pengalaman lah. So masa tu akan mematangkan, sebab dalam pasaran saham ni bukan setiap masa ada quarter report, bukan setiap masa ada annual report, bukan setiap masa ada news yang pelik-pelik kan. And then bukan setiap masa ada share consolidation, bukan setiap masa ada share share split, dan bukan setiap masa ada right issue. So benda ni akan datang dengan masa, dan let's say 1 hingga 2 tahun pun kadang-kadang tak cukup matang lagi sebenarnya. Okay? Tapi kita belajarlah, slowly belajarlah. And then tak boleh nak expect baru je seminggu, 2 minggu terus dah boleh kefahaman tu sama level dengan orang yang dah lama. Unless kalau orang yang dah lama tu memang tak pernah belajar apa-apa, memang boleh lah sama level lah. Ada juga yang dah 10 tahun dalam pasaran, kadang 5 tahun lebih, tapi dia tak pernah attend apa-apa kelas, tak pernah belajar dekat mana-mana. Kita expect level of knowledge dia basic sangat lah. Okay, basic sangat lah. Okay. So saya ingat sampai situ dahulu. Sebelum saya ni kan, masalah kalau dah bercakap ni dia flight of ideas. banyak benda kan nak cakap, tapi itulah kena stop. So okay, kalau ada salah silap saya minta maaf. Terima kasih sekali lagi dan tahniah kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa dan stay sampai dah pukul 10.40 dah. So insyaAllah kita akan buat lagi lah sesi-sesi live dalam masa yang terdekat lah, insyaAllah. Okay, semoga berjumpa lagi. Selamat berehat besok hujung minggu kan. Besok hari Sabtu boleh berehat lah. Cuma besok saya ada sesi dengan klien grup CDS. Satu lagi, ahli-ahli grup yang nak buka akaun CDS, boleh tengok link yang saya dah share dalam grup tu. Okay, nanti PM saya ke, better buka akaun CDS bawah saya lah. So senang kita nak discuss apa-apa hal terus direct macam tu. Okay, kalau belum ada boleh buka lagi satu, wife ke family members ke sebagainya. Okay, sampai situ dahulu. Wallahu alam. Sekali lagi saya minta maaf. Kita kalau ada salah silap kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.